apa yang dimaknakan sebagai ciri-ciri kebersihan seseorang menurut istilah syaraknya ataupun kehendak Islamnya. Maka kita memahami bahawa antaranya bila mana kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, maka ciri orang yang beriman disebut di antaranya at-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman maknanya bersih, suci itu adalah ciri orang yang beriman. Okey, itu secara general umum. Bila disebut sebagai orang yang beriman itu suci dan bersih, maka perlu dilihat. Yang pertamanya tadi disebut, dimaknakan ataupun diberi pengertian bahawa perlunya kita suci dari sudut hisiyah, yakni hisi, benda-benda yang bersifat najis. Ini kita kena fahami bahawa pakaian kita kadang-kadang kita abaikan, kita ambil ringan, kita ambil mudah, kena kencing anak umpamanya. Maknanya bila disebut bersih, bersuci, suci itu daripada najis. Terus kita lihat kepada suci, maka sucilah kita daripada kekotoran najis. Kalau sekiranya sembahyang kita dalam keadaan kita kotor, adanya najis. Contoh kita faham bahawa hukum fiqh, anak yang mana dia bawah 2 tahun, anak lelaki. Anak lelaki umurnya 2 tahun ke bawah, maka makanannya hanya susu ibu. Ya? Dia tidak mengambil makanan yang lain. Bagaimana kita nak menyucikan, nak membersihkan air kencing anak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah? Bagi kita yang belajar, yang kita faham, antaranya kita percikkan air kepada air kencing, maka itu sudah dikira memadai. Kemudian kita laplah. Dan kalau sekiranya anak perempuan, bagaimana? Anak perempuan maka dia walaupun umurnya bawah 2 tahun, tetapi dia kira sebagai orang yang dah minum susu dan juga makanan-makanan yang lain. Perlu disucikan. Kaedah contohnya iaitu bukan sekadar dipercikkan air, tempat air kencing yang dikencing tadi, tetapi juga kena alirkan air. Tapi kalau sekiranya kita abai, kita cuai, kita tak tahu, kita tak belajar tuan-tuan. Untungnya pagi ni kita nak mendengar, nak kongsi ilmu ni. Maka perlunya bukan sekadar kita percikkan air kepada air kencing anak perempuan yang umur 2 tahun ke bawah. Bahkan dia kena alirkan airnya. Ya, mengalirkan airnya, kemudian baru kita lap dan sebagainya. Di situ baru dikira bersih. Maka ini dimaksudkan kebersihan ni, kalau kita abai cuai, bayangkan tempat yang kita pijak tadi, dia tidak ikut cara penyucian yang sebenar, maka bila mana orang lain, tak kiralah mak dia, ayah dia ataupun orang yang pijak di tempat yang kebersihannya tadi tidak sempurna, maka petah bila mana dia solat, maka solatnya tidak sah tuan-tuan. Ini yang berat.